Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Anas bin Jamil dari kelas 2 Al-Farabi. Hari ini saya akan membentangkan satu kajian case sejarah yang bertajuk Kesultanan Melayu Melaka. Perkara yang akan saya bentang ialah: pertama, pengenalan; kedua, faktor pemilihan Melaka; ketiga, aspek pembangunan Melaka; keempat, pencapaian dalam bidang perdagangan; kelima, iktibar yang diperoleh; keenam, rumusan akhir. Pengenalan. Kesultanan Melayu Melaka merupakan salah satu kerajaan yang sangat dikenali di alam Melayu. Ketika itu, kerajaan ini diasaskan oleh Parameswara sepanjang kepimpinan Parameswara. Kesultanan Melayu Melaka menjadi sebuah kerajaan yang termasyhur karena kehebatan sistem pemerintahannya. Faktor pemilihan Melaka. Terdapat 4 faktor pemilihan Melaka, yaitu laluan perdagangan. Lokasi Melaka sangat strategik karena merupakan laluan kapal para pedagang yang terletak antara timur dan barat. Kedua, bentuk muka bumi. Kedudukan Melaka menjadi petunjuk pelayaran karena bentuk muka bumi yang berbukit-bukau. Bukit itu digunakan untuk mengawal kapal yang keluar dan masuk ke Melaka. Ketiga, benteng pertahanan. Terdapat banyak pokok bakau dan api-api yang terdapat di muara sungai. Pokok ini dijadikan sebagai benteng pertahanan agar tidak dapat ditembusi oleh musuh. Keempat, terlindung angin monsun. Kedudukan muara sungai terlindung daripada angin monsun dan sesuai dijadikan pusat pelabuhan dan persinggahan kapal. Aspek pembangunan Melaka. Pada zaman dahulu, Kesultanan Melayu Melaka hanya satu perkampungan biasa. Selepas pemerintahan Parameswara, sistem kerajaan semakin berkembang sehingga menjadi sebuah kerajaan yang gemilang di alam Melayu. Antara faktor yang menyumbang kepada pembangunan Kesultanan Melayu Melaka ialah: pertama, kepimpinan raja. Raja merupakan ketua pemerintah dan ketua kerajaan yang mempunyai kuasa tinggi. Hak kuasa ini berpunca daripada beberapa sumber. Keturunan Raja Palembang yang berasal dari keturunan yang mempunyai taraf tinggi. Peranan raja dalam sistem pemerintahan yang dianggap unggul dari dan disanjungi. Sistem kepimpinan yang menggunakan konsep daulat dan alat-alat kebesaran yang menjadi raja mempunyai kedaulatan yang tinggi dan istimewa. Raja yang mempunyai ciri kepemimpinan seperti adil dan bijaksana. Kedua, sistem pentadbiran. Sultan menggunakan sistem pembesar 4 lipatan seperti berikut. Pertama, sultan. Kedua, pembesar berempat. Ketiga, pembesar ber-8. Keempat, pembesar 16. Kelima, pembesar 32. Para pembesar menjalankan tugas dengan menjaga keamanan, mengutip cukai dan hasil lain, membekalkan tenaga dan menyediakan tenaga buruh. Terdapat 4 pembesar dan merupakan tonggak utama pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka, yaitu Bendahara, Penghulu Bendahari, Temenggung, Laksamana. Ketiga, sistem perundangan. Masa pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, sistem perundangan yang diwujudkan mendatangkan kebaikan, sehingga menjadikan kerajaan semakin terkenal. Undang-undang yang diwujudkan ialah seperti: pertama, Hukum Kanan Melaka; kedua, Undang-Undang Laut Melaka; ketiga, Undang-Undang Adat. Sistem perundangan yang diperkenalkan ini telah mewujudkan kestabilan dari segi politik, ekonomi, dan sosial. Pencapaian dalam bidang perdagangan. Salah satu aspek yang banyak menyumbang kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka ialah
aktiviti perdagangan. Pelabuhan Melaka menjadi pusat perdagangan antara bangsa. Antara faktor yang menyebabkan Melaka semakin berkembang ialah: pertama, pusat perdagangan; kedua, pengurusan perdagangan. Pusat perdagangan. Pertama, kedudukan strategik. Kedudukan Melaka yang sangat strategik menyebabkan pelabuhan Melaka mudah dikunjungi oleh para pedagang dari dalam dan luar. Situasi ini menjadikan pelabuhan Melaka bertambah maju. Kedua, pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barangan. Banyak barangan yang terhasil dari kawasan alam Melayu diedarkan kepada pedagang luar, manakala pedagang luar juga ada membawa masuk pelbagai jenis barangan. Ketiga, pusat kunjungan pedagang luar. Ramai pedagang yang berkunjung ke pelabuhan Melaka seperti pedagang Arab, Jawa, Brunei, Burma, dan banyak lagi. Keempat, pusat perkapalan. Pelabuhan Melaka dikunjungi oleh pelbagai jenis kapal kecil seperti sampan, kakap, balang, baluk, dan banyak lagi. Terdapat juga kapal besar seperti jong dan bahtera. Pengurusan perdagangan. Kegiatan perdagangan yang berlaku di Melaka sentiasa berjalan lancar dan teratur. Hal ini disebabkan oleh: pertama, Syah Bandar. Pelabuhan ini diurus oleh Syah Bandar seperti pengurusan pasar dan gudang, kebajikan dan keselamatan para pedagang. Selain itu, Syah Bandar juga berfungsi sebagai hakim, pengurus cukai, mematuhi peraturan dan memeriksa alat timbang, sukat, dan mata uang. Kedua, cukai perdagangan. Sistem yang digunakan cekap dan sistematik. Terdapat dua jenis cukai, yaitu cukai rasmi dan cukai tidak rasmi. Pengurusan cukai yang rendah menarik minat pedagang lain dan menjadi sumber pendapatan Kesultanan Melayu Melaka. Ketiga, mata uang. Penggunaan mata uang menjadikan proses jual beli bertambah lancar. Mata uang yang digunakan ialah mata uang emas dan perak, serta timah yang dikenali sebagai kelins. Keempat, orang laut. Bagi memastikan pengurusan perdagangan berjalan lancar, orang laut memainkan peranan yang penting. Mereka ialah pelayar dan petunjuk arah. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab menjaga keselamatan pedagang di perairan. Kelima, kemudahan pelabuhan. Pelabuhan Melaka mempunyai pelbagai kemudahan yang lengkap seperti tempat penyimpanan barang, tempat beribadat, dan lain-lain lagi. Iktibar yang diperoleh. Setelah membuat penilaian berdasarkan kes kajian ini, terdapat beberapa iktibar yang dapat diambil. Antaranya ialah: pertama, sistem pentadbiran yang sistematik. Kaidah pemerintahan pada zaman tersebut ditadbir dengan mementingkan sistem ekonomi, politik, dan sosial. Kedua, perancangan strategi yang berkesan. Kerajaan menyusun atur strategi dengan bijaksana agar setiap bidang dapat dilaksanakan dengan lancar. Ketiga, corak kepimpinan. Semua pemimpin yang dipilih menjalankan tugas dengan berwibawa bagi memastikan kemajuan negara semakin berkembang. Rumusan. Pemerintahan Parameswara pada tahun 1400 banyak mendatangkan kebaikan kepada semua penduduk Melayu Melaka. Parameswara memperkenalkan corak pemerintahan baru dan mewujudkan pelbagai undang-undang dan peraturan yang sistematik. Semua bidang dalam sistem kerajaan semakin maju dan berkembang serta menjadi contoh kepada kerajaan lain.